Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlu mengurus aset alih kerajaan tetapi tiada info mengenainya? Jangan risau. Bersama saya Tengku Asmaliza Tengku Ibrahim akan mengupas sebersedikit tentang pengurusan aset alih kerajaan dari segi pelaksanaan dan juga prosedur. Bersama saya, kita lihat definisi kepada aset alih. Aset alih ialah aset atau peralatan yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain secara mudah. Sudah mengerti apa itu aset alih kerajaan? Bagus. Sekarang kita lihat kepada jenis-jenis aset alih kerajaan dan juga contoh-contoh apa itu aset alih kerajaan. Setiap pelaksanaan dan prosedur untuk menguruskan aset alih kerajaan adalah tertakluk kepada Perkeliling Perbendaharaan Bilangan 5 2007 dan perlu mematuhi Tata Cara Pengurusan Aset Alih Kerajaan TPA. Seterusnya kita lihat kepada peranan dan tanggungjawab pegawai pengawal dalam menguruskan aset alih kerajaan. Peranan pegawai pengawal pengurusan aset kerajaan ialah dengan mewujudkan unit pengurusan aset dan juga perlu melantik pegawai aset di peringkat kementerian, jabatan atau PTJ termasuk sekolah harian, juga melantik pegawai dalam menjalankan pemeriksaan ke atas aset, melantik lembaga pemeriksaan bagi melaksanakan pelupusan aset dan melantik jawatan kuasa penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset. Tanggungjawab pegawai pengawal pengurusan aset kerajaan juga perlu menubuhkan jawatan kuasa pengurusan aset kerajaan JKPAK dan mengemukakan laporan tahunan ke perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu laporan harta modal dan inventory, laporan pemeriksaan harta modal dan inventory, laporan pelupusan aset alih kerajaan dan laporan tindakan secas atau tata tertib dan perlu memastikan semua aset alih kerajaan diuruskan mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Terdapat 6 bab dalam Tata Cara Pengurusan Aset Alih Kerajaan TPA iaitu yang pertama, perolehan, kedua, pendaftaran, ketiga, penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan, keempat, penyelenggaraan, kelima, pelupusan dan yang terakhir, bab 6 ialah kehilangan dan hapus kira. Mari kita lihat satu persatu bab. Yang pertama, perolehan. Prosedur perolehan, aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. Juga pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset iaitu dengan menyemak butiran di dalam dokumen yang sah bagi memastikan aset yang diterima adalah betul. Aset hendaklah diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji serta-merta sebelum disahkan penerimaannya. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta-merta, maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan, diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa
dikira, diukur, ditimbang atau diuji. Setelah disemak dan diperiksa, pegawai aset atau penerima adalah bertanggungjawab menyediakan borang laporan penerimaan aset alih kerajaan KEWPA1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. Borang KEWPA1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta-merta kepada ejen penghantaran atau syarikat pembekal. Pegawai penerima hendaklah memastikan setiap aset diterima berserta dengan surat jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. Pegawai penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan jika ada. Bab kedua, pendaftaran. Untuk pendaftaran aset, setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Manakala aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran atau latihan tidak perlu didaftarkan. Walau bagaimanapun, jabatan tersebut hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. Untuk urusan pendaftaran aset, semua aset hendaklah didaftarkan oleh pegawai aset di kementerian atau jabatan atau PTJ dengan menggunakan dokumen KEWPA2 dan KEWPA3. Satu senarai daftar harta modal dengan menggunakan KEWPA4 dan senarai daftar inventory KEWPA5 perlu disediakan. Salinan KEWPA4 dan KEWPA5 hendaklah dikemukakan secara tahunan di mana pendaftaran di peringkat PTJ. PTJ akan kemukakan senarai daftar kepada jabatan atau ibu pejabat. Seterusnya, pendaftaran di peringkat jabatan, jabatan akan kumpulkan senarai daftar PTJ dan juga senarai daftar jabatan dan kemukakannya kepada kementerian. Pendaftaran di peringkat kementerian, kementerian akan kumpulkan senarai daftar PTJ, jabatan dan kementerian bagi membolehkan kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya. Bab ketiga ialah penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan. Penggunaan aset kerajaan haruslah mematuhi peraturan-peraturan berikut. Ia digunakan bagi tujuan rasmi sahaja dan setiap penggunaan aset itu haruslah mengikut fungsi sebenar seperti yang terdapat dalam manual atau buku panduan pengguna. Dan ia dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. Ia juga perlu direkodkan dan setiap kerosakan yang berlaku perlulah dilaporkan dengan menggunakan borang aduan kerosakan aset KEWPA9. Bagi tujuan penyimpanan, aset kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Arahan keselamatan kerajaan hendaklah sentiasa dipantau bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset di bawah tanggungjawabnya. Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan, maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksimal.
Bagi tujuan pemeriksaan aset ahli kerajaan, pegawai pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang pegawai pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset dan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Pegawai pemeriksa hendaklah mengemukakan laporan pemeriksaan harta modal KEWPA 10 dan laporan pemeriksaan inventory KEWPA 11 kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEWPA 10 dan KEWPA 11 bersama-sama dengan sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan inventory KEWPA 12 kepada pegawai pengawal. Pegawai pengawal seterusnya dikendaki mengemukakan KEWPA 12 kepada pembendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. Bab keempat ialah penyelenggaraan. Penyelenggaraan terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama, penyelenggaraan pencegahan ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Dan penyelenggaraan pemulihan ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Bagi tujuan penyelenggaraan, pegawai aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut. Pegawai perlu menyediakan senarai aset yang memerlukan penyelenggaraan KEWPA 13 dan merancang penyelenggaraan. Pegawai perlu melaksanakan program penyelenggaraan dan merekod penyelenggaraan. Dari situ, pegawai perlu menilai program penyelenggaraan dan menyelia serta memantau penyelenggaraan yang dilakukan oleh pihak swasta. Bab 5 ialah pelupusan. Mari kita lihat. Pelupusan aset ahli kerajaan dilaksanakan apabila aset itu tidak lagi ekonomi dibaiki, usang, rosak, luput tempoh penggunaannya dan keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimal. Aset juga tiada alat ganti dan pembekal tidak lagi memberikan khidmat sokongan dalam perbaikan. Ianya disyorkan selepas pemeriksaan aset di mana ia tidak diperlukan oleh jabatan, berlakunya perubahan teknologi dan aset melebihi keperluan. Pelupusan aset ahli kerajaan harus dilakukan secara jualan yang dibuka tender, sebut harga dan lelong. Pelupusan juga melalui jualan sisa, tukar barang, tukar beli, tukar ganti, pindahan, hadiah dan dimusnahkan secara ditanam, dibakar, dibuang atau ditenggelamkan dan kaedah lain yang dirasakan sesuai. Kuasa dalam meluluskan sesuatu pelupusan terletak pada perbendaharaan atau kementerian atau jabatan itu sendiri atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17 Akta Acara Kewangan 1957 yang mana tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana arahan perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa. Bab 6 ialah bab terakhir iaitu kehilangan dan hapus kira. Bagi kes kehilangan aset, pegawai mengetahui kehilangan melaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta-merta. Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku
hendaklah melaporkan kepada polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Seterusnya, ketua jabatan hendaklah dengan segera dalam tempoh 2 hari bekerja menghantar laporan awal dan salinan laporan polis terus kepada yang pertama, pegawai pengawal bagi jabatan di mana kehilangan aset berlaku, dan yang kedua ialah ketua setiausaha pembendaharaan. Salinan laporan awal hendaklah dihantar kepada ketua setiausaha kementerian, akaunten negara, ketua audit negara dan wakil tempatan ketua audit negara. Untuk hapus kira aset, kelulusan hapus kira dicatatkan dalam daftar harta modal atau inventory. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada kuasa melulus dengan mengemukakan sijil hapus kira aset KEWPA 31 dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Semoga video ini membantu anda untuk menguruskan aset ahli kerajaan dengan baik. Assalamualaikum. Bye.